Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Carol Hafiz Yunus untuk langsung dari Parlimen, dan hari ini 5 Mac 2024, hari kedua untuk minggu kedua bagi mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Semalam kita sudah saksikan beberapa perkara yang telah pun dibahaskan di Dewan Rakyat dan juga 26 ahli Parlimen telah pun mengambil bahagian untuk membahas usul menjunjung kasih. Dan minggu kedua masih lagi berlangsung untuk usul menjunjung kasih yang akan diadakan selepas selesai bagi sesi pertanyaan menteri dan juga sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Dan seperti biasa pada Selasa kita akan mulakan terlebih dahulu berkenaan dengan sesi pertanyaan menteri. Ada beberapa perkara, 3 perkara utama yang akan diangkat hari ini berkenaan dengan TVET, masalah bekalan air di Labuan dan juga isu percukaian. Kita mulakan dengan soalan pertama daripada ahli Parlimen Pekan yang akan bertanyakan soalan kepada Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkenaan dengan apakah inisiatif dan pendekatan baharu kerajaan dalam memperkasakan lagi hala 7 TVET bagi melahirkan lebih ramai golongan profesional dan teknikal yang berdaya maju di negara ini dan juga bertepatan dan juga selari dengan perkembangan global dan kesediaan menghadapi teknologi revolusi industri 4.0 ataupun IR 4.0. Dan seterusnya, ahli Parlimen Labuan bertanya kepada Perdana Menteri untuk menyatakan bilakah masalah bekalan air dan elektrik yang semakin meruncing di Labuan yang menjejaskan minat pelabur akan dapat diselesaikan dan status program yang akan diadakan di Labuan. Dan soalan ketiga menyusul kepada Menteri Keuangan daripada ahli Parlimen Ampang yang meminta Menteri Keuangan untuk menyatakan iltizam dan kesediaan kerajaan persekutuan untuk memperkenalkan lebih banyak alternatif percukaian progresif seperti cukai harta pusaka dan cukai keuntungan modal terlebih dahulu sebelum melaksanakan semula GST, sejenis cukai regresif dalam usaha memperbagai dan meningkatkan pendapatan negara di samping menangani defisit. Itu 3 tumpuan utama bagi waktu pertanyaan menteri. Baik saudara, sebelum saya meneruskan bagi waktu pertanyaan bagi jawab lisan, anda juga boleh menyaksikan kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM dan juga boleh tonton kami secara penstreaman langsung menerusi laman web yang kami sediakan kepada anda, dan anda juga boleh buat turun RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih menyeluruh. Baik, beberapa tumpuan bagi pertanyaan bagi jawab lisan antaranya berkenaan dengan mekanisme yang digunakan bagi membolehkan harga barang asas diturunkan dalam program jualan agro madani, dan ini persoalan daripada ahli Parlimen Semberong kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Juga soalan tambahan yang kedua, sejauh manakah program tersebut mampu dilaksanakan secara meluas dan berterusan, khususnya bagi penjual dan peniaga yang perlu menyerap kenaikan kos pengeluaran tersebut. Soalan kedua menyusul berkenaan dengan pengkelasan pendapatan isteri rumah yang akan ditanyakan oleh ahli Parlimen Bacuk kepada Menteri Ekonomi. Apakah syur di pihak kerajaan untuk memperkenalkan pengkelasan pendapatan isteri rumah yang baharu berdasarkan klasifikasi pendapatan boleh belanja masih berbanding klasifikasi yang sebelum ini digunakan B40, M40 dan juga T20. Dan Dewan Rakyat sudah pun bersedia, kita terus saja ke Dewan Rakyat. Waktu pertanyaan menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat, saya dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri tidak dapat menjawab soalan MKT hari ini dan juga Selasa depan. Ini kerana Yang Berhormat Perdana Menteri sedang mengadakan lawatan rasmi ke Australia bagi menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Australia pada minggu ini dan disusuli dengan lawatan ke Republik Persekutuan Jerman pada minggu depan. Untuk itu, saya menjemput dalam waktu pertanyaan menteri ini, saya menjemput Datuk Seri Sheikh Muhammad Fauzi bin Sheikh Ali Pekan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Pekan minta Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyatakan apakah inisiatif dan pendekatan baru kerajaan dalam memperkasakan lagi hala 7 TVET bagi melahirkan lebih ramai golongan profesional dan teknikal yang berdaya maju di negara ini dalam mendepani dan memenuhi keperluan perindustrian negara selari dengan perkembangan global
dan kesediaan menghadapi teknologi revolusi industri 4.0. Terima kasih. Sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Tuan Sri Yang Ketua, pihak Kerajaan Madani amat committed dalam memperkasakan hala tuju TVET bagi menghasilkan lebih ramai golongan profesional dan teknikal yang kompeten selari dengan perkembangan global dan revolusi industri 4.0 melalui beberapa inisiatif dan pendekatan seperti berikut. Pertamanya, kerajaan amat menggalakkan penglibatan industri dalam pembangunan kurikulum untuk program-program baharu TVET dan menyediakan peluang kerjaya profesional untuk para graduan. Ianya terbukti menerusi pembentukan kerjasama dengan lebih 238 syarikat-syarikat swasta dan syarikat berkaitan kerajaan dan GLIC bersama-sama dengan Institut TVET dan lebih 10,000 kerjasama dengan FMM dan syarikat-syarikat yang bernaung dengannya. Dan dengan melalui penglibatan pihak industri, kurikulum bersandarkan revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Cyber Security, Cloud Computing, Additive Manufacturing serta New Emerging Technology dapat disesuaikan dengan keperluan sebenar pasaran kerjaya. Selaras dengan ini, kerajaan amat menyokong pembangunan dan perluasan pusat-pusat latihan TVET sebagai teaching factory. Dengan izin, pelaksanaan konsep teaching factory ini merupakan sebahagian inisiatif model Industry Based Education and Training atau IBET, iaitu pendidikan dan latihan yang berpaksikan kepada institusi TVET sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran berorientasikan industri, di mana para pelajar berpeluang mendapat akses dan pendedahan secara terus kepada latihan dalam industri sebenar semasa di institut. Pada masa ini, UniKL, Universiti Kuala Lumpur, memiliki lebih 30 teaching factory yang beroperasi di semua 12 kampusnya, di mana UniKL menyediakan ruang fasiliti dan perkongsian kepakaran dengan industri syarikat-syarikat antarabangsa. Baik, silakan Pekan. Pertamanya, terima kasih di atas jawapan yang komprehensif tersebut. Selaras dengan usaha pihak kerajaan untuk membangunkan bakat tersedia untuk masa hadapan khusus dalam bidang kemahiran, mohon memberi penjelasan apakah inisiatif berterusan yang wajar dilaksanakan untuk mempromosikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET ini sebagai pilihan utama pendidikan dan kerjaya untuk pelajar dan belia. Selain itu, dalam skop yang lebih luas di peringkat nasional, bagaimana TVET dapat ditransformasikan untuk meningkatkan keberkesanan serta daya tarikannya. Terima kasih. Sila Menteri. Tuan Sri Yang Ketua, memang benar terdapat prasangka di mana TVET dianggap sebagai pilihan kedua atau pilihan ketiga. Untuk itu, Majlis TVET Negara yang saya pengurusikan dan juga Sekretariat TVET yang diletakkan di bawah jabat saya di TPM telah berusaha dengan keras untuk menyelaraskan 1,345 TVET yang berada di bawah 12 kementerian, di mana 50% daripadanya dilaksanakan oleh TVET di bawah kementerian dan jabatan serta agensi, manakala 50% lagi di bawah pihak swasta dan 24% di bawah kerajaan negeri. Untuk itu, promosi TVET sebagai pilihan pertama telah dilakukan promosi dengan beberapa pendekatan. Pertamanya, kita menyorot kepada dengan izin success story ataupun
penceritaan kejayaan beberapa individu dan tokoh-tokoh dalam bidang TVET, dan ini sedang berjalan di mana kita dapati bahawa gaji premium telah disarankan dan MTUN atau Malaysian Technical University Network terdapat 4 buah universiti TVET yang telah dipromosikan, di mana pelajar-pelajar ini tidak perlu mengambil SPM pun. Daripada Institut TVET itu terus mengambil diploma, dan sekarang ini ada usaha supaya tidak didiplomakan tapi terus ke ijazah. Ini terutamanya untuk pelajar-pelajar daripada Mahat Tafiz, di mana kisah-kisah kejayaan ini telah saya sebutkan di Dewan Yang Mulia ini, di mana pelajar Tafiz ini, yang hufaz ini telah menghafal 30 juzuk Al-Quran dan mereka diTVET-kan, dan mereka sekarang telah menjadi jurutera penerbangan, dan ramai lagi yang telah dibawa untuk mengikuti kursus-kursus penerbangan, perkapalan dan kursus-kursus yang berkaitan sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang keduanya, kolaborasi dengan industri besar, khususnya MNC dengan izin multinational corporation, di mana on-job training kita telah wujudkan, di mana 60% daripada pengajian itu ialah di industri. Hanya 40% saja maksimum di dewan-dewan kuliah. Dan ketiganya, kita melakukan strategi pengintegrasian, terutamanya program yang berkaitan dengan IR 4.0 serta sajak-sajak yang berteknologi tinggi. Dan kita lakukan ini semata-mata kerana itu adalah kehendak pasaran, dan kita terus mempertingkatkan kerjasama dengan beberapa kerajaan di luar negara untuk lebih mewujudkan banyak lagi kolaborasi dengan institusi TVET ni. Saya jemput kapar. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya merasakan TVET ini adalah salah satu solusi untuk ratio atau nisbah yang tidak seimbang antara pelajar IPT lelaki dan perempuan. Jadi ini adalah perkara yang bagus. Jadi apakah penekanan khusus yang akan diberi kepada dasar TVET negara serta garis masa pelaksanaannya, dan sejauh manakah fungsi Majlis TVET negara yang ditubuhkan kerajaan sebelum ini akan diperkasa sebagai badan pemutus dasar? Kedua, adakah pihak kerajaan juga telah mengkaji dan merancang untuk mewujudkan akta gaji khusus untuk TVET berdasarkan kelaikan individu supaya diberikan pengiktirafan standing dengan kelaikan akademik lain? Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Satu soalan yang baik, Tan Sri, di mana memang inilah yang sedang berada di dalam kerangka Majlis TVET negara, dan kita akan melancarkan dasar TVET ini pada 2 hari bulan Jun tahun ini. Di samping itu, kita juga mewujudkan hanya sebuah saja pusat pengiktirafan kepada TVET, ya, supaya tidak timbul kekeliruan dan kecacamarabaan dari segi pengiktirafan. Dan ketiganya, kita juga melihat dari segi gaji. Gaji terdapat saranan agar gaji premium itu bukan berdasarkan pada minimum wage ataupun gaji minima, tetapi satu tahap yang lebih tinggi yang dicadangkan ialah 4,000 ke atas. Untuk itu, secara tidak langsung ini akan menggalakkan pelajar-pelajar masuk ke institusi TVET ni. Dan selanjutnya, TVET ini tidak akan dimulakan selepas 3 tahun 5 saja, tetapi dimulakan lepas 3 tahun 3, di mana kolej vocational, technical dan sebagainya akan menjadi feeder kepada institusi TVET ini, agar mereka akan dapat mengambil diploma dan juga ijazah 2 tahun lebih awal daripada rakan-rakan yang lain. Dan ini merupakan satu penggalakan yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Saya jemput Labuan. Terima kasih Tan Sri Pertua. Soalan tambahan saya, selaras dengan peningkatan permintaan terhadap bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional aras tinggi, saya minta Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyatakan apakah pendekatan yang diambil oleh institusi pendidikan di bawah MARA, khususnya
Universiti Kuala Lumpur yang mengandalkan pendidikan TVET bagi memastikan graduan tersebut mempunyai jaminan kerjaya seterusnya, gaji yang lebih premium dan progresif. Terima kasih. Terima kasih. Menteri yang kedua soalan Labuan ini kerana beliau juga pernah berkhidmat di bawah MARA dan beliau mengetahui sangat apa yang dilakukan oleh pihak MARA. Tetapi di sini TVET ini bukan hanya MARA tetapi banyak lagi kementerian yang terlibat. Banyak juga institusi pendidikan pihak swasta yang terlibat. Apa yang ingin saya tekankan dari segi high TVET ini ataupun TVET aras tinggi ini, kita menjalin kerjasama dengan UTM yang saya sebutkan tadi, iaitu antaranya Universiti Teknikal Melaka, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah dan Universiti Tun Hussein On, di mana cucunya berada dalam dewan ini. Dan kita wujudkan ini kerana mereka yang tidak cemerlang di dalam bidang pendidikan ini tidak dinafikan untuk memperolehi ijazah dan kursus-kursus yang lebih tinggi daripada itu. Apa yang kita lakukan, kita menerobos kerjasama yang baru dengan pihak Turki. Kita mewujudkan Malaysian Turkish Institute. Kita dengan China juga, Malaysian Chinese Institute, dengan Korea juga, Malaysian Korean Institute. Selain daripada dengan pihak Perancis, dengan Spain, dengan Jepun dan dengan Germany dan beberapa negara yang lain. Terdapat 17 kerjasama dilakukan dan kita tidak perlu ada peruntukan tambahan ataupun bangunan baru, tetapi kita convert ataupun kita sesuaikan dengan kemudahan yang ada ini dan kita lakukan training for trainers. Artinya pensyarah-pensyarah yang ada kita berikan latihan supaya kursus-kursus yang ada itu sesuai dengan kehendak pasaran. Begitu juga dalam soal gaji saya telah sebutkan tadi. InsyaAllah gaji premium ini kalau ada dukungan daripada sebelah sini dan sana, saya fikir soal akta ataupun soal peraturan baru, perbincangan dengan Malaysian Employers Federation umpamanya dan kesatuan-kesatuan NGO yang lain untuk kita meningkatkan gaji premium kepada lepasan daripada TVET ini. Baik, terima kasih Menteri. Baik, saya jemput sekarang Datuk Indah Dr. Suhaili bin Abdul Rahman Labuan. Terima kasih Menteri Yang Dipertua. Soalan saya minta Perdana Menteri menyatakan bilakah masalah bekalan air dan elektrik yang semakin meruncing di Labuan sehingga menjejaskan minat pelabur akan dapat diselesaikan dan status program-program yang akan diadakan di Labuan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Yang berhormat Labuan, untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi menarik kemasukan pelabur ke wilayah Persekutuan Labuan, pelbagai usaha untuk membangunkan dan meningkatkan infrastruktur khususnya bekalan air dan elektrik telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan melalui agensi-agensi yang berkaitan. Pada masa ini, bekalan elektrik di Labuan bergantung kepada talian sambungan 132 kV Beaufort Labuan berkapasiti 77 MW dan stesen jana kuasa Patau yang berkapasiti 96.2 MW. Bagi menampung permintaan semasa bekalan sekitar 70 MW hingga 72 MW serta keperluan masa hadapan bagi tujuan pembangunan dan pelaburan, rangka pembangunan sistem bekalan elektrik telah disediakan dan dengan melaksanakan projek-projek seperti yang berikut. Pertamanya, pelan pembangunan jangka sederhana dan jangka panjang sedang dirangka untuk mengukuhkan bekalan elektrik, antaranya adalah seperti cadangan stesen jana kuasa baru yang berkapasiti 100 hingga 130 MW yang akan mula beroperasi pada tahun 2028 serta program menaik taraf serta penggantian sistem bekalan.
Pelaksanaan projek jalan kawasan baru ini merupakan projek sesama yang dilaksanakan oleh Special Purpose Vehicle dengan izin SPV yang terdiri daripada Petronas Gas Berhad, PGB, Sabah Electricity Sdn Berhad, SESB dan Sabah Energy Corporation Sdn Berhad, SEC. Dan pada masa ini dengan siapnya projek ladang solar yang berhormat berkapasiti 10 megawatt di Bukit Kalam yang telah mula beroperasi sejak 9 Februari baru-baru ini, dan projek ladang solar berkapasiti 5 megawatt di Tanjung Kubung yang akan beroperasi pada 30 April tahun ini juga. Dilihat mampu mengukuhkan lagi bekalan elektrik. Selain daripada itu, projek meningkatkan kapasiti penjanaan 10 megawatt lagi di pencawang pembahagi utama Ino telah di peringkat akhir projek dan dijangka siap pada penghujung Mac 2024. Kemudian dalam konteks bekalan air pula yang berhormat 90% sumber air Labuan pada masa ini adalah bergantung pada Sungai Padas melalui loji rawatan air Kampung Lawa Gadung Sabah yang membekalkan air sebanyak 76 juta liter sehari. Secara puratanya penggunaan semasa bekalan air di Labuan adalah 51 juta liter sehari. Labuan juga berdepan dengan masalah 30% non-revenue water dengan izin berpunca daripada paip-paip usang yang bocor dan berusia lebih daripada 30 tahun. Maka antara projek yang dilaksanakan adalah seperti berikut, iaitu pelaksanaan projek bekalan air yang kini tertumpu kepada strategi untuk menggunakan peruntukan 300 juta yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri tahun lepas bagi menaikkan taraf sistem bekalan air. Antara strategi adalah penggantian sistem pengepaman, meningkatkan kapasiti sistem simpanan air, juga penambahan takungan air mentah dan penggantian paip di wilayah Persekutuan Labuan. Kemudiannya pada masa ini terdapat 4 projek jangka pendek sedang dilaksanakan yang ini bernilai 25 juta yang juga akan dijangka siap pada tahun depan 2025. Dan kerja-kerja ini seperti kerja penggantian sistem pam dan kerja bekalan air di Pulau Ino wilayah Persekutuan Labuan. Tuan Yang Dipertua, saya minta sedikit lagi masa untuk membacakan keseluruhan jawapan ini. Kemudian kerja-kerja pembaikan kelengkapan mekanikal dan elektrikal serta kerja-kerja berkaitan di Bukit Kalam Kerupang, Rumah Pam Asrat wilayah Persekutuan Labuan. Juga kerja-kerja baik pulih tangki Kerupang dan penggantian tangki loji rawatan air Lawa Gadung, Beaufort Sabah, dan kerja-kerja penggantian transformer dan kerja-kerja berkaitan di loji rawatan air Kampung Lawa Gadung, Beaufort Sabah. Bagi program Madani Rakyat Labuan 2024, sukacita dilaporkan bahawa sehingga 30 Januari 2024, 113 program telah dirancang untuk dilaksanakan di Labuan dan sekitar 9 program telah dilaksanakan sehingga bulan Februari tahun ini. Seiring dengan itu, tumpuan Kerajaan Madani adalah untuk membangunkan wilayah Persekutuan Labuan ini, khususnya meningkatkan kecekapan bekalan air dan elektrik. Pelaksanaan projek yang dirancang ini memerlukan juga komitmen semua pihak, khususnya agensi-agensi dan kementerian berkaitan bagi memastikan ianya siap dilaksanakan sekaligus meningkatkan kepercayaan pelabur untuk melaksanakan pembangunan di wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih. Sila Laban. Terima kasih Tuan Sri Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri kerana telah membuat 2 lawatan ke Labuan sejak dilantik menjadi Menteri menjaga wilayah persekutuan. Soalan tambahan saya ialah, selain menyelesaikan masalah air dan elektrik, adakah kerajaan mempunyai plan komprehensif untuk mengembalikan kembali kegemilangan ekonomi Labuan sebagai kawasan pertumbuhan pelaburan khususnya dalam menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan komuniti peniaga setempat di Labuan? Terima kasih. Sila Menteri. Baik, terima kasih Yang Berhormat Labuan. Jawapannya ya. Jadi insya-Allah kerajaan yakin arus perubahan dengan izin game changer bagi merancangkan ekonomi Labuan ini adalah dengan kita meningkatkan perhubungan ataupun connectivity pengangkutan melalui laut dan juga udara. Kemudian kita juga ada kajian rancangan struktur Labuan 2040. So yang ini kita menggariskan beberapa inisiatif yang juga boleh diteliti keboleh laksanaannya. Contohnya ialah dengan meningkatkan kualiti perkhidmatan feri antara
Sabah dan juga Labuan, ya. Ini adalah untuk menaik tarafkan fasiliti, menambah bilangan pengendali perkhidmatan feri dan juga menambah kekerapan perjalanan serta mengkaji keperluan menambah baik laluan feri yang bagi memendekkan masa perjalanan. Kemudian kita juga mencadangkan penambahan destinasi penerbangan domestik seperti dalam negara dan juga antarabangsa. Ini sangat penting, ya. Dan ketiganya untuk membangunkan fasiliti kargo udara yang baru secara berperingkat mengikut keperluan dan permintaan semasa bagi menampung pertambahan aktiviti kargo. Keterhubungan yang baik juga akan pastinya membantu dalam mempromosikan produk pelancongan yang sedia ada. Kita ada produk pelancongan yang kita namakan 5S, iaitu Sun, masuk matahari, Sand, pantai, shopping, bebas cukai, seafood, makanan laut dan sport sukan. Sebab ini adalah ready produk yang ada di Labuan. Dalam hal ini, kerjasama Jawatankuasa Pelancongan Sabah, Sarawak dan Labuan juga akan diperkasakan. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih, Menteri. Saya lihat bahawa masalah besar air di Labuan ialah masalah bekalan elektrik yang tidak stabil daripada penumbuk yang dihantar kepada kawasan Labuan tersebut. Dan dalam perancangan ialah untuk menukarkan paip air yang baru di kawasan Labuan yang telah diluluskan sehingga dapat penjelasan status projek penukaran paip baru yang berlaku di Labuan. Berapa persen sekarang dan sejauh mana ia dapat diatasi? Baik, silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya memang betul itu adalah masalah utama yang juga saya telah jawab tadi. Tetapi untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, sebenarnya projek-projek itu sedang kita laksanakan dan insya-Allah kita pada masa yang sekarang ni setakat ini 4 projek yang penting yang mengambil jumlah 25 juta yang itu kita akan laksanakan. Tetapi yang 300 juta yang diberikan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tempoh hari sedang kita dapatkan butirannya untuk kita melaksanakan sepenuhnya dengan memastikan insya-Allah bekalan air di Labuan itu akan dapat kita atasi dengan segera. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Puan Roziah binti Ismail Ampang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Ampang minta Menteri Keuangan menyatakan iltizam dan kesediaan Kerajaan Persekutuan untuk memperkenalkan lebih banyak alternatif cukai progresif seperti cukai harta pusaka dan cukai keuntungan modal terlebih dahulu sebelum mungkin melaksanakan semula GST, sejenis cukai regresif dalam usaha memperbagaikan dan meningkatkan pendapatan negara di samping menangani defisit. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Tan Sri Yang Di-Pertua, selaras dengan keperluan meluaskan ruang fiskal bagi menampung perbelanjaan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat seperti digariskan dalam ekonomi madani, kerajaan perlu mengurangkan ketirisan khususnya melalui penyasaran semula subsidi dan meluaskan asas cukai. Ini kerana asas cukai kita berada pada 11.2% daripada KDNK, iaitu antara terendah di rantau ini berbanding dengan Singapura pada 12.6% yang biasa dilihat sebagai sebuah ekonomi dengan cukai rendah. Meskipun reformasi percukaian adalah perlu, kerajaan tetap membuat penelitian sewajarnya bagi memastikan rakyat tidak terbeban dan pada masa sama ruang fiskal kekal mampan. Di bawah Belanjawan 2024, kerajaan mengambil pendekatan yang lebih progresif sebagai langkah meningkatkan pendapatan negara, antaranya melalui beberapa langkah reformasi percukaian. Pertama, kerajaan mengenakan cukai keuntungan modal ke atas pelupasan saham tidak tersenarai pada kadar 10% bermula 1 Mac 2024. Selaras dengan amalan terbaik percukaian antarabangsa dan atas prinsip keadilan sosial, cukai juga dikenakan ke atas penjualan aset modal sebagai hasil tambahan kepada kerajaan, selain cukai yang dikenakan pada pendapatan syarikat. Walau bagaimanapun, cukai ini tidak dikenakan ke atas individu yang melupuskan saham tidak disenarai. Kedua, mulai 1 Mac 2024 juga,
skop perkhidmatan bercukai di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 diperluaskan meliputi perkhidmatan baru seperti pusat karaoke, logistik serta pembokeran dan penjaminan. Seperti perkhidmatan broker kapal, kapal terbang, komoditi dan hartanah. Cukai perkhidmatan turut dinaikkan daripada 6 ke 8% kecuali perkhidmatan makanan dan minuman, telekomunikasi dan penyediaan ruang parking. Langkah pengecualian perkhidmatan seperti makanan dan minuman bersifat progresif kerana yakni mengurangkan impak kenaikan cukai kepada kos sara hidup rakyat. Langkah cukai perkhidmatan dianggap akan menjana hasil tambahan RM3 bilion. Ketiga, kerajaan kini sedang menghubal perundangan baru bagi melaksanakan cukai barangan bernilai tinggi pada kadar 5 dan 10%. Cukai ini akan dikenakan berdasarkan nilai ambang tertentu yang ditetapkan bagi setiap barangan terlibat. Cukai ini juga bersifat progresif kerana ia dikenakan atas mereka yang mampu membeli barang bernilai tinggi dan tidak membebankan golongan yang berpendapatan rendah. Kerajaan Madani komited mengukuhkan kedudukan kewangan negara dengan mampan supaya dapat menyokong agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan terbuka untuk mengkaji langkah-langkah cukai yang boleh menambah hasil tanpa mendatangkan kesan jangka panjang bagi kemudian hari dengan izin far-reaching impacts. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Ampang. Terima kasih Menteri kerana menjawab soalan dengan baik dan tuntas. Saya maklum dan kita semua maklum di sini pelbagai cukai yang dikenakan kepada rakyat baik daripada golongan-golongan tertentu ataupun kepada mereka yang menggunakan perkhidmatan. Pastinya hasilnya adalah untuk manfaat kepada semua. Tetapi apa yang saya ingin minta tambahan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, saya yakin yang dinyatakan tadi itu bagi menampung fiskal negara, tetapi soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah yang kerajaan sudah dan akan rangka untuk diambil demi memastikan rakyat tidak terbeban dan syarikat yang juga tidak mengambil kesempatan untuk menaikkan sewenang-wenangnya harga ataupun keuntungan yang berlebihan, memandangkan kita lihat kepelbagaian cukai progresif ini dicadangkan ataupun dikenakan. Dan seterusnya yang ini Yang Berhormat Menteri, saya boleh minta supaya jawapan ini dijawab secara bertulis, iaitu saya nak mohon Menteri kongsikan unjuran peningkatan hasil selama 5 tahun yang akan datang, natijah perluasan skop dan kenaikan kadar-kadar cukai yang telah pun diperkenalkan melalui 1 Mac dan juga yang telah pun dinyatakan melalui 1 Januari yang lepas. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Tan Sri Yang Dipertua. Mulai 1 Mac 2024 lalu, skop perkhidmatan bercukai telah diperluaskan seperti semua maklum, meliputi perkhidmatan baru seperti pusat karaoke, logistik, pembokeran dan penjaminan bagi perkhidmatan broker antaranya kapal dan kapal terbang, komoditi dan hartanah. Walaupun kadar cukai perkhidmatan dinaikkan daripada 6 ke 8%, perkhidmatan yang menjadi keperluan asas dan gaya hidup rakyat dikecuali daripada kenaikan cukai. Ini termasuk makanan dan minuman, telekomunikasi, parking kenderaan dan logistik. Kekal pada kadar 6%. Langkah pengecualian perkhidmatan seperti makanan dan minuman adalah bukti walaupun kerajaan bertindak meluaskan asas hasil negara, kerajaan tidak akan sekali-sekali mengabaikan kepentingan majoriti rakyat. Keputusan kita melaksanakan reformasi cukai adalah secara progresif supaya kesannya adalah kurang dan tidak membebankan majoriti rakyat. Dalam menimbang soal cukai, kerajaan akan memastikan bahawa perubahan cukai perkhidmatan ini tidak memberi kesan yang membebankan golongan rentan. Lebih-lebih lagi yang melibatkan keperluan asas seperti bekalan air bersih dan pengangkutan feri. Kerajaan akan terus melindungi kebajikan rakyat pada setiap masa. Kerajaan akan terus meningkatkan tahap pemantauan dan penguatkuasaan ke atas mana-mana pengusaha yang mengambil kesempatan menaikkan harga perkhidmatan secara berlebih-lebihan
Lebih-lebih lagi oleh mereka yang tidak terlibat dengan kenaikan cukai perkhidmatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah memulakan Ops Kesan 2024 mulai 1 Mac 2024 bagi memantau impak pelaksanaan peningkatan kadar cukai perkhidmatan dari 6 ke 8%. Kerajaan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas sekiranya ada pengusaha yang menaikkan harga secara tidak musabah dan melanggar perundangan berkaitan pencatutan dan membebankan rakyat. Bagi data yang diminta tadi, saya akan bagi dengan secara bertulis. Terima kasih, Yang Menteri. Baik, saya jemput Bukit Gantang. Tuan Ketua. Bukit Gantang. Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya, sepatutnya kerajaan memilih satu rejim cukai yang lebih komprehensif, sustainable, telus dan proven. Lebih 175 negara telah melaksanakan rejim GST. Walaupun negara telah melaksanakan seketika dulu, oleh kerana pengawalan dan juga pemantauan yang kurang cekap menyebabkan peniaga menaikkan harga melebihi daripada sepatutnya yang telah digazetkan. Jadi apakah kerajaan bersedia sekali lagi untuk melaksanakan GST? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Tan Sri Yang Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, seperti yang pernah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam Dewan Yang Mulia ini, dalam melaksanakan pembaharuan fiskal, kerajaan mengambil pendekatan yang progresif dan konteks subsidi bersasar dan percukaian. Kerajaan belum bercadang untuk melaksanakan GST lagi kerana ianya bersifat cukai penggunaan yang berasas luas dan dengan itu bukanlah masa yang sesuai untuk memperkenalkan semua memandangkan antara rakyat terutama yang berpendapatan rendah menghadapi cabaran kos sara hidup. Walaupun kadar inflasi 2023 secara purata adalah 2.5%, tetapi bagi makanan dan minuman hampir 5%. Kategori ini adalah yang lebih dilasai oleh rakyat jelata. Dan antara faktor dikekalkan kadar cukai perkhidmatan kepada 6% untuk makanan dan minuman. Kerajaan akan terus mengutamakan untuk menambah baik sistem cukai sedia ada dan memperkenalkan percukaian yang tidak memberi kesan kepada golongan rentan sebelum menilai keperluan untuk memperkenalkan cukai penggunaan baru seperti cukai barangan dan perkhidmatan GST. Mengambil pendekatan tersebut bagi memenuhi keperluan meningkatkan hasil negara, kerajaan telah mengambil pendekatan berperingkat dengan meluaskan asas cukai kepada mereka yang mempunyai lebih kemampuan terlebih dahulu. Sebagai contoh, walaupun kadar cukai perkhidmatan telah meningkat daripada 6 ke 8%, cukai perkhidmatan untuk elektrik hanya dikenakan atas pengguna domestik melebihi 600 kW sejam, iaitu golongan 15% pengguna terbesar. Untuk baki 85% pengguna itu pula, tiada cukai perkhidmatan dikenakan atas bil elektrik. Di samping itu, bil air dikecualikan daripada cukai perkhidmatan. Dalam masa yang sama, kerajaan juga memperkenalkan beberapa cukai jenis lain, antaranya cukai keuntungan modal, cukai barang bernilai tinggi, selain memperluaskan skop dan meningkatkan kadar cukai perkhidmatan bagi meluaskan asas cukai yang sedia ada, tetapi tidak menjejaskan kehidupan harian kebanyakan rakyat. Secara dasarnya, walau apa-apa pun keputusan kerajaan akan memastikan sebarang langkah cukai yang dilaksanakan tidak memberi kesan langsung kepada golongan rentan dan kebajikan mereka akan terus dilindungi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Ibu Ketua.
Yang Berhormat Menteri, saya mendengar dengan teliti penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Cuma jika kita lihat dari sudut ketelusan SST, ya, dari sudut tax on tax, dari sudut cukai di atas cukai yang dikenakan dalam konteks SST ini, terutamanya dalam rantaian bekalan. Sebagai contoh, ya, dari sudut pengilang, ya, terdapat banyak komponen perkhidmatan yang dulunya tak dikenakan cukai, sekarang ini kena cukai. Dalam pengilang ke pemborong pun kena, pemborong pada peruncit pun kena, peruncit yang menghantar kepada pengguna akhir pun ada komponen. Jadi jika kita lihat hasrat kerajaan untuk menaikkan SST ini dan juga meluaskan skopnya adalah untuk mendapat hasil yang lebih tinggi. Dan pada masa yang sama kita lihat bahawa kesan perluasan skop dan juga kenaikan kadar SST ini adalah secara keseluruhannya kepada semua rakyat. Walaupun yang Menteri kata tadi tak semua terlibat, ya, namun memandangkan di sepanjang supply chain itu tax on tax dan ketelusan SST ini merupakan satu isu, maka kita lihat semua rakyat terkesan. Soalan saya, memandangkan, ya, kita ada pengalaman melaksanakan SST, kemudian GST, kemudian kembali pada SST. Adakah kerajaan melihat kenaikan SST dan perluasan skopnya ini memberi kesan yang sama kepada rakyat sewaktu GST dilaksanakan dahulu, dan sama ada dari sudut dari sudut hasil, tetap SST ini memberikan hasil yang lebih rendah berbanding dengan GST. Maksud saya, adakah dengan adanya SST ini kesan pada rakyat sama macam GST dulu, tapi hasil kepada kerajaan adalah lebih rendah berbanding dengan pelaksanaan GST dahulu? Terima kasih, Yang Menteri. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Tahniah Yang Dipertua. Sememangnya isu kenaikan cukai adalah satu isu yang mungkin banyak meningkatkan tanda tanya kepada semua orang. Tapi dalam penggubalan pencukaian yang dibuatkan oleh kerajaan, kita mengambil kira dan pendekatan di mana kita cuba mengurangkan beban yang akan terkena kepada rakyat seluruhnya, terutama mereka yang daripada golongan rentan. Dari segi cukai logistik yang dikenakan, seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat Putrajaya, di dalam cara kita untuk mengurangkan, kita tidak mengenakan cukai perkhidmatan ini dalam area di mana ada antaraan antara B2B. Ya, jadi kalau kita tidak ada B2B, dia tidak ada tax on tax daripada struktur yang ada macam tu. Yang kedua, bila ada perniagaan yang buat ekspor, kita tak ada mengenakan cukai perkhidmatan daripada ekspor saja, kita tak menekan ekonomi yang ada kat sekarang. Tapi yang pentingnya untuk dari segi kerajaan, kita juga melihat di mana kita boleh memberikan kelepasan percukaian, ya, seperti mana saya ceritakan tadi, di mana golongan rentan kita jaga, di mana kita tidak menaikkan cukai daripada 6 ke 8%, ataupun kita melihat pencuraian cukai terus seperti di segi electricity. Ini adalah satu pendekatan kerajaan, kerana kita kena mengingat yang rakyat adalah satu yang tidak semua sama basis yang dia ada. Jadi kita tengok yang mana kita boleh, yang mana kita tak boleh. Dari segi perbezaan antara GST dengan SST, memang ada perbezaan, ya. Namun yang penting kita kena tengok kebolehan kerajaan dengan menggunakan alat-alat yang ada sekarang, yang mana kita boleh buat dengan secara sekarang dengan segera. Tapi juga kita cari jalan di mana kita boleh mengurangkan ketirisan yang ada dalam sistem ada. Jadi dari segi penyasaran subsidi adalah satu target yang lebih penting untuk kerajaan buat masa sekarang, kerana kita kena kurangkan penirisan yang ada dalam sistem ada perbelanjaan yang ada sekarang. Terima kasih, Masud. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Siap-siap. Aturan urusan mesyuarat dan usul pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, saya jemput Datuk Seri Syamuddin bin Tun Hussein Sembrong. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 1. Silakan Menteri. Selamat pagi. Terima kasih Yang Berhormat Sembrong dan
Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia atau LKIM telah melaksanakan program Jualan Agro Madani atau JAM bermula sejak April 2023 yang berkonsepkan jualan dari ladang oleh petani serta pengeluar produk agro makanan terus kepada pengguna tanpa melalui orang tengah. Mekanisme ini dapat menurunkan harga barangan asas daripada 10% hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran dan secara langsung dapat memberi penjimatan kepada pengguna. Program Jualan Agro Madani merupakan salah satu alternatif luang pasaran yang disediakan oleh KPKM bagi membantu petani dan pengeluar memasarkan hasil pertanian mereka secara terus kepada pengguna di pelbagai lokasi pada harga yang munasabah, di samping memudahkan pengguna mendapatkan bekalan makanan pada harga yang berpatutan. Inisiatif ini dapat meningkatkan penggunaan produk hasil tani domestik dan seterusnya membantu petani tempatan dalam memperluaskan pasaran mereka. Bagi menjamin kelangsungan pelaksanaan program ini, KPKM melaksanakan jualan agro madani di pelbagai lokasi seluruh negara dengan memastikan penglibatan usahawan dan peserta ladang kontrak KPKM daripada kawasan sekitar. Selain itu, usahawan pemasar yang dibangunkan melalui program Rakan Pemasar Kontrak Pemasaran di bawah FAMA turut diberi peluang untuk terlibat secara langsung. Pelaksanaan program Jualan Agro Madani secara berterusan mencerminkan tekad kerajaan perpaduan dalam menangani kos sara hidup bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi dan tersedia buat seluruh rakyat. Sehingga 31 Disember 2023, sebanyak 5,608 program Jualan Agro Madani telah berjaya dilaksanakan melebihi sasaran yang ditetapkan iaitu sebanyak 5,000. Lokasi dan berjaya mencatatkan sejumlah 2.9 juta pengunjung di sepanjang penganjuran tersebut. Inisiatif ini turut mencatatkan penglibatan seramai 74,800 usahawan dengan nilai jualan sebanyak ringgit Malaysia 93.74 juta. Impaknya kepada masyarakat umum, program ini berjaya memberikan penjimatan harga barangan sebanyak ringgit Malaysia 27.8 juta kepada lebih kurang 11.6 juta isi rumah di seluruh negara. Pada tahun 2024, KPKM menyasarkan untuk melaksanakan sebanyak 5,000 program jualan agro madani untuk mencapai sasaran keseluruhan sebanyak 10,000 bagi tempoh 2023 hingga 2024. Sekian, terima kasih. Sila, terima kasih. Silakan sembuh. Terima kasih Yang Berhormat. Saya menyambut baik usaha yang sedang dilakukan. Tetapi harga barangan asas cukup penting buat ramai di luar sana yang terkesan. Maka saya nak tanya sama ada inisiatif ini hanya dilihat sebagai langkah sementara atau kita akan lihatnya secara lebih efektif, lebih meluas, lebih berterusan dan lebih berkesan. Ini penting supaya kita boleh melihatnya secara jangka masa sederhana dan panjang. Dan untuk ianya efektif sampai ke akar umbi, perancangan yang rapi, mungkin satu blueprint yang lebih rapi dengan sasaran yang lebih jelas dan KPI yang dapat dirasai, dapat sampailah ke peringkat akar umbi. Kedua, di peringkat global,
di mana COVID, pandemik 19 telah jelas menjejaskan the global food supply chain, dan negara-negara seperti Timur Tengah memerlukan pertanian makanan yang perlu diimport. Ini peluang bagi kita. Kalau sekiranya kita dapat perluaskan inisiatif ini, ianya dapat bukan sahaja membantu keperluan domestik, tetapi ianya juga dapat membantu kita meningkatkan foreign direct investment dan juga memulihkan kejatuhan nilai ringgit. Ini memerlukan kerjasama daripada pelbagai kementerian, dan kalau ianya perlu diperluaskan secara global, ia memerlukan komitmen daripada kabinet secara total. Good luck, Yang Berhormat. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sembrong. Dengan kaedah jualan tanpa melalui orang tengah, petani mempunyai pasaran yang lebih baik dan boleh menikmati keuntungan yang lebih tinggi, dan pada masa yang sama, pengguna dapat menikmati harga yang lebih murah. Jualan agromadani yang akan dilaksanakan secara berterusan bagi tahun ini merupakan satu platform jualan yang boleh digunakan oleh petani untuk memasarkan hasil jualan pertanian mereka. Dengan adanya ruang pasaran yang konsisten, petani boleh meningkatkan kapasiti pengeluaran mereka, seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui jualan yang dijana sepanjang program ini. Program ini juga dapat memastikan kesinambungan pengeluaran makanan dalam jangka masa yang panjang disebabkan terdapat permintaan yang konsisten daripada pengguna. Selain itu, dalam usaha untuk meningkatkan kapasiti pemasaran usahawan di pasaran domestik dan juga global, KPKM turut melaksanakan beberapa program yang lain untuk padanan perniagaan, antaranya seperti program Pharma Fest, di mana kita membantu kepada pengeluar dan usahawan kita dengan program seperti business matching dan juga membantu mereka untuk menembusi pasaran antarabangsa. Dan kita yakin sekiranya usahawan dan pengeluar kita boleh menembusi dan memperluaskan lagi pasaran mereka ke peringkat global, itu bukan saja akan membantu untuk mengurangkan kita punya trade defisit di negara kita, tetapi juga meningkatkan pendapatan bagi negara kita. Dan untuk maklumat Yang Berhormat Sembrong juga, sekiranya kita merujuk kepada laporan Global Food Security Index 2022 yang dikeluarkan oleh Economist Impact, Malaysia sebenarnya berada di kedudukan ke-41 daripada 113 buah negara dengan skor 69.9 dan berada di kedudukan yang kedua terbaik dalam kalangan negara Asia Tenggara selepas Singapura dan ke-8 dalam kalangan negara Asia Pasifik. Maka kementerian akan terus berusaha supaya kedudukan Malaysia dalam Global Food Security Index ini akan terus meningkat, dan juga pengeluaran kita juga akan dipasarkan dengan lebih luas supaya kita dapat mencapai objektif kementerian. Sekian, terima kasih. Ya, benar. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya teruja untuk membangkitkan soalan berkenaan dengan jualan-jualan murah ini. Sejak ke belakang ini kita terdapat banyak jabatan dan agensi kerajaan yang melaksanakan program jualan murah, antaranya jualan agro madani, jualan rahmah, jualan koperasi madani, dan juga yang terkini adalah jualan termurah madani. Saya berpendapat di sini perlu adanya satu, dengan izin, synchronization antara jabatan dan agensi supaya pelaksanaan program ini lebih bersasar dan benar-benar membantu rakyat. Justru itu saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah terdapat perbezaan antara setiap program jualan murah ini? Berapakah jumlah subsidi yang diperuntukkan untuk setiap program yang dilaksanakan ini supaya rakyat dapat menikmati harga barangan yang lebih murah? Dan juga boleh tak kementerian terus mengarahkan
kalau boleh buat jualan murah di tempat-tempat isolated tertentu. Jadi kita nak menyeluruh kepada merchandise ini ataupun sole distributor ini membuat jualan murah di kedai-kedai runcit di seluruh negara supaya rakyat mendapat nikmat. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. KPKM sebenarnya menyambut baik pelaksanaan program-program seperti jualan murah yang disebutkan tadi. Sebenarnya semua program ini dia merupakan pelengkap antara satu sama lain. Lebih banyak pelaksanaan program jualan murah, sebenarnya dia lebih baik dan lebih banyak manfaat yang akan diterima oleh rakyat. Setiap kementerian dan agensi mempunyai kelebihannya tersendiri dan yang penting ia perlu dilaksanakan secara berterusan untuk manfaat rakyat. Saya juga bersetuju dengan cadangan Yang Berhormat agar penyelarasan bersama perlu dilaksanakan. Justru KPKM akan sentiasa mengadakan perbincangan bersama kementerian seperti KBDN dan juga KUSKOP supaya pelaksanaan program ini akan lebih bersasar. Melihat kepada perbezaannya pula, yang paling ketara adalah daripada sudut peserta program, lokasi serta model pelaksanaan. Jualan agro madani melibatkan peserta ladang kontrak daripada Fama, LPP dan LKIM, manakala jualan rahmah melibatkan pemain industri peruncitan seperti pasaraya dan jualan koperasi madani dan pula melibatkan koperasi-koperasi pemborong dan peruncitan. Dari sudut lokasi pelaksanaan pula, jualan agro madani dilaksanakan di pejabat-pejabat kerajaan, outlet pengumpulan hasil ladang serta lokasi berkepadatan tinggi penduduk B40 dan M40. Manakala keutamaan pelaksanaan jualan rahmah adalah di premis pasaraya dan sekiranya sesuai akan dilaksanakan di luar premis pasaraya. Bagi jualan koperasi madani pula, ia dilaksanakan di premis atau bangunan koperasi. KPKM tidak menyediakan subsidi khusus kepada peserta. Mekanisme jualan agro madani adalah jualan terus kepada pengguna tanpa melalui orang tengah atau pihak ketiga dan justru pengguna dapat menikmati harga yang lebih rendah sekitar 10 hingga 30% dan pada masa yang sama memberi keuntungan kepada petani dan peniaga. Dan di dalam sasaran KPKM untuk menambahkan lagi 5,000 jualan agro madani pada tahun ini, kita akan pastikan bahawa kita akan menjelajah ke seluruh negara termasuk semua parlimen dan semua dut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Muhammad Syahir bin Cik Sulaiman Bacuk. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Minggu depan mula puasa mengajar erti takwa. Moga Menteri sihat sentiasa. Mohon jawapan soalan nombor 2. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sebelum ini kerajaan menentukan had pendapatan berdasarkan kategori kumpulan pendapatan dengan menggunakan cerapan data daripada Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah ataupun HIES oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Survey ini dijalankan setiap 2 kali dalam tempoh 5 tahun dengan menggunakan kaedah persampelan keberangkalian sejumlah sekitar 89,000 isi rumah yang mewakili 7.9 juta isi rumah warga negara Malaysia. Survey terkini adalah HIES 2022, antaranya merangkumi data pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, kemiskinan bilangan isi rumah dalam setiap kategori kumpulan pendapatan. Secara umum, sekarang dan sebelum ini, kategori pendapatan terbahagi kepada 3 kategori utama iaitu T20, M40 dan B40. Definisinya adalah seperti berikut. B40 merujuk kepada kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah dari keseluruhan isi rumah dan berdasarkan HIES 2022, had pendapatan ini di peringkat nasional adalah kurang daripada RM5,250 yang meliputi 3.16 juta isi rumah.
M40 adalah kumpulan pertengahan dan berdasarkan HIES 2022 hadnya adalah RM5,250 sebulan kepada RM11,819 sebulan, dan T20 adalah kumpulan isi berpendapatan 20% tertinggi, iaitu pendapatan melebihi RM11,819 sebulan. Tuan Sri Yang di-Pertua, kerajaan telah memaklumkan berkenaan cadangan peralihan kaedah pengenal pastian kumpulan SASA daripada pengkelasan kumpulan pendapatan isi rumah B40, M40 dan T20 kepada pendapatan boleh belanja isi rumah bersih dengan izin Net Household Disposable Income. Kerajaan berpandangan konsep pendapatan boleh guna bersih boleh diperkenalkan sebagai asas untuk pemberian bantuan bagi mengurangkan risiko keciciran dan bersifat lebih adil kepada semua. Perkiraannya seperti begini. Pendapatan boleh guna bersih dikira dengan menolak jumlah pendapat perbelanjaan asas kehidupan wajar yang selepas ini akan dirujuk sebagai PAKW daripada pendapatan boleh guna setiap isi rumah. Seperti gaji dan pencen, maksudnya pendapatan kasar, gaji dan pencen, kemudian ditolak dengan pindahan semasa dibayar seperti caruman kumpulan wang simpanan pekerja, cukai dan zakat yang telah dibayar, dan ini akan memberi pendapatan boleh guna setiap isi rumah. Daripada itu, kita kemudian akan menolak apa yang dipanggil perbelanjaan asas kehidupan wajar, PAKW, yang merujuk kepada kos keperluan hidup untuk menjalani kehidupan bermakna dengan izin decent living serta berbeza mengikut lokasi dan jumlah isi rumah yang meliputi kos makanan, pakaian, tempat tinggal, utiliti dan pengangkutan. Definisi dan metodologi PAKW ini adalah menggunakan metodologi daripada International Labour Standard dan mengambil kira kos sara hidup yang diukur berdasarkan gaji wajar. Jadi kita menggarapkan beberapa masalah yang timbul sebelum ini dengan pengkelasan B40, M40 dan T20. Kemudian berdasarkan pula saranan-saranan termasuklah daripada Bank Negara Malaysia dan amalan lain yang lebih baik di negara lain, bahawa sebarang penentuan pengkelasan itu mestilah mengambil kira kedudukan yang unik, baik dari segi isi rumah, baik dari segi lokasi dan sebagainya. Cadangan peralihan ini adalah untuk memastikan penyampaian dasar sosioekonomi yang lebih cekap dan berkesan. Selain itu, kerajaan juga mempertimbangkan penggunaan pendekatan berasaskan indeks dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan sosial dan kemiskinan. Pendekatan berasaskan indeks akan mengambil kira kelayakan penerima bantuan secara lebih luas, tidak hanya tertumpu kepada pendapatan isi rumah. Contohnya, sekiranya pada satu ketika di masa akan datang, kerajaan akan menambah baik ke arah penggunaan indeks. Indeks itu boleh diubah mengikut suasana ekonomi. Jadi kita, kalau ada sekali lagi contohnya, seperti gejala wabak yang berlaku secara meluas yang ada kesan kepada pendapatan dan kedudukan sosioekonomi isi rumah, indeks itu boleh diubah supaya kita dengan segera mengambil kira keadaan ekonomi yang terkini, di samping mengambil kira juga perkara-perkara lain yang melambangkan kehidupan yang wajar tetapi tidak boleh diletakkan asas wang, contohnya akses kepada internet, akses kepada pendidikan dan sebagainya. Tuan Sri Yang di-Pertua, saya minta 1 minit lagi. Peralihan kepada dua pendekatan baru ini akan disokong oleh pembangunan pangkalan data utama ataupun PADU. PADU merupakan inisiatif di bawah anjakan besar subsidi bersasar dalam kajian separuh penggal RMK 12 yang dibangunkan sebagai rujukan berpusat bagi menyiasatkan bantuan. PADU berperanan sebagai pangkalan data komprehensif
untuk membantu kerajaan merangka dasar dan program pembangunan termasuk program sosioekonomi dan pembaskian kemiskinan secara lebih menyeluruh. Padu mengandungi data yang diintegrasikan daripada pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan persekutuan, negeri, badan-badan berkanun yang mengandungi semua profil maklumat individu dan isi rumah yang terdiri daripada maklumat biografi, demografi, pekerjaan, pendapatan, maklumat isi rumah, status OKU, status semua bantuan yang diterima daripada agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri serta maklumat-maklumat yang lain. Padu akan digunakan sebagai rujukan utama untuk bantuan sosioekonomi yang merangkumi antaranya program pembasmian kemiskinan dan juga program subsidi bersasar yang akan dilancarkan. Pelaksananya akan dibuat secara berfasa dengan fasa pertama telah bermula pada Januari 2024 yang kini dalam peringkat memberi ruang kepada keluarga dan isi rumah untuk mengemas kini dan mengesahkan data-data pentadbiran yang diintegrasikan daripada semua jabatan kerajaan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Sila Bacuk. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan panjang lebar pada hari ini. Saya merujuk pada laporan akhbar pada Jun 2023 yang mana komitmen kerajaan untuk menghapuskan pengkelasan B40, M40 dan T20 tahun depan, yakni tahun ini, dan disebutkan bahawa akan mula dilaksanakan, bukannya dicadangkan, dilaksanakan peralihan dasar ini bermula Januari 2024. Cuma untuk rekod, Januari tahun ini belum dilaksanakan lagi, malah pengumuman tambang haji oleh tabung haji masih gunakan klasifikasi pendapatan B40, M40 dan T20, dan pemberian bantuan tunai rahmah hujung Januari juga masih lagi menggunakan pendapatan, bukannya pendapatan bersih. Soalan tambahan saya, pengkelasan had isu rumah ini penting Yang Berhormat Menteri dan Tan Sri Speaker, bukan saja untuk memastikan bantuan dan subsidi kerajaan ini disalurkan secara tepat, tetapi jauh lebih penting kepada kita pengubah undang-undang ini, policy makers ini ialah graduasi ataupun peningkatan disebut oleh Wakil Menteri tadi, daripada miskin tu keluar daripada miskin menjadi golongan pertengahan dan sebagainya. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri bersetuju pada tahun ini dengan pengkelasan had isu rumah berdasarkan pendapatan bersih, ada risiko golongan pertengahan ini boleh jatuh kepada golongan bawahan ataupun golongan miskin secara mendadak atas pelbagai faktor tekanan kenaikan kos, subsidi yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Mohon jawapan. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Apabila padu dilancarkan pada 2 Januari 2024, sudah tentu itu bermakna peralihan kepada pendekatan berasaskan pendapatan boleh guna isi rumah bersih itu telah berlaku. Kita boleh mengambil pendekatan bahawa kita menggunakan data pentadbiran semata-mata tanpa kita buka kepada orang ramai. Tapi kalau itu berlaku, ada kemungkinan risiko keciciran itu tetap akan ada. Jadi sebab itu kita buka kepada 31 Mac 2024 supaya orang ramai mengambil peluang ini untuk menyemak data pentadbiran yang ada dan mengemas kini. Jadi kalau Bacuk kata itu belum dilaksanakan, itu tidak tepat sebenarnya. Kerana semua yang pernah berada di dalam pentadbiran kerajaan, termasuk yang sebelah sana, termasuk di peringkat kerajaan negeri, tahu bahawa untuk kita betul-betul berkesan dalam menyampaikan bantuan dan merangka bentuk program sosioekonomi, kita perlukan data yang bukan saja tepat tetapi variabelnya lebih banyak dan terperinci daripada yang sedia ada. Jadi penyediaan data itu perlulah dilakukan dengan lebih baik sebelum kita dengan mudah sahaja beritahu kita nak buat begini, kita nak buat begitu dan kita beralih. Jadi sebab itu tempoh untuk mengemas kini maklumat keluarga dan mengesahkan data-data pentadbiran yang ada di dalam pangkalan data kerajaan ini perlu disambut
dan disokong juga oleh semua pihak termasuklah dari rakan-rakan dari sebelah sana supaya seberapa ramai dapat kemas kini. Dan apabila 31 Mac 2024 itu ditutup, maka itu membolehkan maklumat pendapatan boleh guna bersih setiap isi rumah itu telah pun mengambil kira kedua-dua kumpulan data. Selepas itu kerajaan akan melaksanakan daripada satu program ke satu program dan kita tidak mahu tergesa-gesa kerana ini melibatkan 30 juta rakyat Malaysia. Kepada soalan kedua bacuk tadi, sama ada kumpulan pertengahan boleh jatuh ke kumpulan bawah dan sebagainya, dia berbalik kepada jawapan asal saya bahawa tujuan kerajaan beralih daripada pengkelasan berasaskan pendapatan semata-mata, iaitu B40, M40 ke T20 kepada pendapatan boleh guna bersih, kerana kita sedia maklum bahawa itu bukanlah gambaran yang sebenar ataupun adil mengenai kedudukan sosioekonomi sesebuah keluarga. Sebab itu ada yang sebelum ini M40, tapi bila dilihat lokasi, tanggungan, jumlah isi rumah dan sebagainya, dia sebenarnya B40. Jadi apabila kita beralih kepada kaedah pendapatan boleh guna bersih isi rumah, itu secara langsung sebenarnya mengharmonikan kedudukan itu dan dengan pandangan yang lebih adil, yang lebih tepat mengenai kedudukan setiap isi rumah itu. Jadi dia tak timbul yang jatuh atau yang naik. Yang penting ialah setiap bantuan dan juga program itu benar-benar sampai kepada mereka yang layak, dan itu akan memastikan kita mengurangkan risiko keciciran, apa yang dipanggil inclusion dan exclusion errors, dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Baik, saya jemput Segamat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini adalah soalan susulan daripada soalan nombor 2 bacuk berkenaan dengan sistem padu. Dan saya rasa rata-rata kita dapat lihat angka itu kita masih lagi belum mencapai sasaran. The numbers is still very low daripada 30 juta rakyat. Dan saya ingin tahu juga apakah langkah-langkah untuk kita mengambil secepat mungkin untuk daftarkan seramai mungkin. Dan nombor 2 adalah berkenaan dengan adakah angka-angka ini masih rendah disebabkan ada khawatir oleh masyarakat bahawa data yang diserahkan itu selamat dan tidak. Sebab ada juga rakyat di luar ataupun benda ini juga dipolitikkan bahawa data-data diberi ini mungkin tidak selamat. So mungkin Menteri boleh memberi sedikit kejaminan terhadap kepada masyarakat bahawa data ini selamat dan juga langkah untuk kita ambil mencapai sasaran pendaftaran padu. Sekian. Sila Menteri. Terima kasih Segamat. Soalan mengenai padu adalah soalan-soalan yang paling banyak daripada semua ahli parlimen untuk sesi ini, dan memang saya akan jawab secara terperinci lah. Jadi I don't want to use this 2 minit saja untuk menjawab yang itu. Kita boleh ada, sebab ada lebih kurang 42 soalan mengenai padu. Cuma secara pantas kebimbangan Segamat bahawa pendaftaran yang ada sekarang setakat 25 Februari sekitar 3.79 juta itu. Kita selalu lihat kepada beberapa perspektif, iaitu kita tengok berapa yang telah mengemas kini berbanding dengan jumlah warga negara 30 juta. Kita sebenarnya melihat kepada isi rumah. Isi rumah adalah 7.9 juta, dan dengan padu oleh kerana bujang dan juga golongan yang tidak berkeluarga itu juga dikira sebagai satu isi rumah, jumlah isi rumah dijangkakan naik kepada 9 juta. Jadi apabila kita bandingkan jumlah kemas kini itu, dia tak boleh banding dengan 30 juta. Dia kena banding dengan jumlah isi rumah, iaitu sekitar 9 juta. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah data semua ini sudah ada. Yang kita nakkan ialah supaya ia dikemas kini
apabila ia dilaksanakan tidak timbul orang kata kenapa saya tak dapat, kenapa saya begitu dan sebagainya. Jadi soalan sama ada, adakah dengan pendaftaran atau kemaskini yang dikira masih rendah berbanding dengan jumlah 30 juta, adakah itu mempersoalkan integriti data dalam padu? Itu pun kurang tepat segamat, kerana kalau data yang ada dalam padu itu dikira tidak tepat, semua data yang dalam sistem kerajaan, daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri, kepada lembaga zakat dan sebagainya pun tidak tepat, kerana maklumat itu datang daripada data-data ini. Jadi yang terbaik ialah kita akan pastikan bahawa tempoh berbaki sebulan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh seberapa banyak keluarga, dengan mengambil kira juga beberapa situasi. Contohnya, ada golongan yang merasakan bahawa mereka memang tidak layak untuk mendapat subsidi bersasar. Jadi dia kata dia tak nak kemaskini lah, kerana data itu pun telah ada. Itu pun ada. Ada juga yang mungkin akan menunggu di masa yang lebih dekat dengan 31 Mac. Ada juga yang mungkin akan terkejar-kejar untuk mengemaskini apabila kerajaan mengumumkan bentuk-bentuk subsidi bersasar. Tapi itu tidak mengganggu perancangan bahawa semua data maklumat isi rumah ini daripada data pentadbiran mestilah tersedia menjelang 31 Mac 2024 untuk membolehkan program-program sosioekonomi kerajaan yang seterusnya beralih kepada kaedah pendapatan boleh guna isi rumah bersih. Terima kasih. Hitam, silakan. Terima kasih Menteri. Saya meneliti jawapan. Mungkin sebelum tu ada ramai yang salah faham. Kerana B40 T20 sebenarnya tak dimansuhkan. Nak naikkan pendapatan setiap kategori itu adalah tanggungjawab kerajaan. Tapi subsidi tidak dibagi semata-mata kerana klasifikasi ini. Saya setuju ini. Dan disposable income ni konsep yang baru. Saya cuma nak bertanya kepada Yang Berhormat daripada pendengaran tadi. Apabila kita mengisi dalam 39 soalan tu, dia ada tanya tanggungan pinjaman peribadi dan sebagainya. Siapa yang akan membuat pengesahan data itu? Sebab kedua, kita lihat masing-masing agensi dah ada data. Seperti mana Yang Berhormat katakan. Bagaimana kejituan data itu dapat disahkan? Kerana dalam sistem nak kita isi itu, dia tidak ada pengesahan yang boleh kita buat apa-apa perubahan. Jadi kenapa tidak secara interaktif masukkannya itu? Dan ketiga, soalan saya ialah, kalau kita padukan pada disposable income, ada satu masalah. Orang yang lebih, kalau diberi kita, bukan kata mahal sedikit banding dengan orang lain, dia berjimat-jimat. Yang ini yang disposable income dia mungkin lebih tinggi. Bagaimana membuat correction tentang apa persepsi ini dan juga keselamatan data. Sebab PDPD, agensi tak akan didedahkan. Tetapi bagaimana kita nak menghindar daripada hacker masuk, ambil semua maklumat itu dan akhirnya kita akan jadi mangsa. Apakah jaminan kerajaan tentang ini supaya data itu tak bocor? Saya rasa ini akan meyakinkan rakyat untuk mengisi dalam sistem padu ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Hitam. Saya rasa ada sedikit kekeliruan bila kita sebut tentang pendapatan boleh guna bersih isi rumah dan kita menentukan perbelanjaan asas kehidupan wajar, itu tidak bergantung kepada apa yang diisytiharkan oleh isi rumah. Kerana data-data itu telah pun ada di dalam data pentadbiran kerajaan ataupun data-data makroekonomi berdasarkan kepada kajian survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Sebab itu kita tahu contohnya, kalau pendapatan kehidupan wajar di sesuatu kawasan adalah 3,000 contohnya, dan untuk hidup dengan taraf itu sewanya berapa, makanannya mengikut kategori kalori, mengikut umur dan sebagainya. Ini memang data yang telah ada, dan penentuan berapa yang ditolak daripada perbelanjaan asas kehidupan wajar itu bukanlah daripada yang diisytiharkan di dalam kemaskini padu.
dia berdasarkan data ekonomi yang dikumpul daripada 89,000 isi rumah tadi, yang ini jugalah yang menjadi asas kepada semua data-data yang lain. Kemaskini itu diperlukan untuk beberapa tujuan khusus. Pertamanya ialah untuk kita memastikan tidak ada keciciran. Jadi kalau ada contohnya kumpulan atau keluarga yang pendapatannya dan pendapatan boleh guna bersih keluarganya itu memang layak untuk dapat pendapatan, tetapi tidak pernah ada dalam senarai baik STR, baik JKM dan sebagainya, inilah yang menjadi tujuan pertama untuk mengenal pasti kumpulan-kumpulan ini, iaitu untuk kita mengatasi exclusion error. Satu lagi ialah untuk mengatasi inclusion error. Kerana ada juga orang yang sebenarnya dia ada di dalam senarai penerima selama berpuluh tahun, tetapi sebenarnya dia tidak layak, sama ada kerana dia tidak isytihar ataupun kerana keadaannya itu telah bertukar. Oleh sebab itu, melalui kemaskini ini, setelah ia berlaku, ia membolehkan algoritma di dalam padu itu menentukan kesahihan. Akan ada beberapa kategori-kategori yang khusus. Contohnya, kalau data pentadbiran itu tepat dengan segala yang telah diisytiharkan, yang ini sudah tentu adalah satu kategori kumpulan isi rumah yang kita panggil gold standard. Maksudnya data pentadbiran dengan keadaan yang sebenarnya itu adalah betul-betul tepat. Tapi kalau ada perbezaan ataupun ada perkara yang berlainan, algoritma ini akan mengesahkan dan kemudian akan dimasukkan dalam kategori yang akan dikaji dan akan disahkan dengan lebih baik. Contohnya, ada keluarga yang selama bertahun-tahun mendapat bantuan kerajaan melalui daripada BRIM sampai STR. Kerana kita tidak semak jumlah kereta yang dia ada. Jadi apabila contohnya satu keluarga itu dia dah masukkan, dia tunjuk pendapatan dia 1,500, belanja dia, jadi dia betul-betul miskin tegar dan dia dapat bantuan. Tetapi dengan data pentadbiran, kita dapat tahu sebenarnya dia ada kereta 5 biji. Kereta dia kereta mewah dan anggaran tengok kepada di mana dia duduk dan sebagainya. Ini mustahil seseorang yang pendapatan yang selama ini dia kata banyak ini boleh ada kehidupan seperti ini dan ia disahkan oleh data-data pentadbiran. Yang ini masuk satu kategori yang hitam. Yang ini masuk satu kategori. Dan kita akan mula bersihkan satu per satu. Jadi itu sebenarnya tujuan kemaskini itu. Sebenarnya untuk membolehkan, kalau sebelum ini setiap kali kerajaan membangunkan satu program sosioekonomi dan bantuan yang besar, memang akan timbul masalah. Ada orang kata saya patut dapat tapi tak dapat, orang itu sepatutnya tak dapat dan sebagainya. Jadi padu ini ialah satu cara yang kita menginstitusikan, termasuklah dengan kemahiran data yang lebih tinggi, supaya itu memudahkan kerajaan untuk mengenal pasti, membersihkan dan mencapai mereka yang sebelum ini terkeluar daripada bantuan yang sepatutnya. Terima kasih, Pak Hitam. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Berikutnya saya mempersilakan Tuan Lee Chuan Hao, Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih, Speaker. Soalan 3. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Tuan Kepala Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Yang Ketua, persoalan yang terkait dengan berapakah jumlah bilangan pegawai perubatan yang sedang menjalani kursus pembedahan kardiotorasik dan juga kursus perubatan keluarga ataupun FMS, Family Medicine Specialist, dengan izin dan juga yang terkait dengan dana kerajaan yang dibelanjakan. Ringkasnya, Tuan Yang Ketua, seramai 23 orang pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang sedang mengikuti pengajian kepakaran dalam bidang pembedahan kardiotorasik, surgical training, bukan kardiologi, atau
ya, saya ulangi, 23 jumlahnya yang sedang mengikuti kepakaran pembedahan kardiotoraksik ini, yang mana 7 daripada mereka di bawah program sarjana perubatan Masters of Medicine locally di tempatan, dan 16 orang pegawai dalam parallel pathway. Ya, parallel pathway ini adalah twin of those yang juga ada pengajian di sini, beberapa universiti, fasiliti kita, hospital kita, dan juga mereka juga mendapat fellowship dan membership overseas. Ya, sebagai contoh. Ya, kedua, bagi bidang perubatan keluarga, seramai 1,938 orang pegawai perubatan sedang mengikuti pengajian kepakaran, yang mana 390 orang pegawai dalam program sarjana perubatan, sekali lagi Masters Medicine, Family Medicine locally, tempatan dengan izin, dan 1,548 orang dalam program Parallel Pathway. Ya. Seterusnya, bagi tahun 2020 hingga 2024, anggaran tentang perbelanjaan beasiswa bagi pegawai perubatan KKM yang mengikuti pengajian kepakaran dalam bidang pembedahan kardiotoraksik adalah RM2.6 juta, manakala bidang FMS adalah RM68.1 juta. Ini yang dipertua. Dan berhubung dengan penyediaan prasarana yang dikatakan apakah ada perbelanjaan prasarana itu, berhubung dengan penyediaan prasarana latihan, tiada kos dibelanjakan dengan prasarana latihan bagi kedua-dua bidang tersebut kerana dia menggunakan prasarana dan fasilitis yang sedia ada. Tuan Dipertua. Ya, saya ambil begitu dahulu. Terima kasih. Betul ya, Ibu Timur. Soalan tambahan yang Bapak Ibu Timur. Terima kasih Timbalan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya soalan tambahan berkenaan dengan statistik jugalah. Saya mohon Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Menteri untuk jelaskan apakah bilangan pesakit sama ada efektif maupun kritikal kardiotoraksik, khususnya kardiotoraksik surgery yang dirujuk daripada HRPB Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh ke Pulau Pinang, ke Hospital Shodang dan ke IJN setiap bulan atau setiap tahun atau mana-mana unit of time dengan izin. Keduanya berkenaan dengan patient load. Sumbangan patient load HRPB Hospital Raja Permaisuri Bainun ni, adakah patient load yang sedia ada ni mengabsahkan keperluan yang mendesak sesebuah cardiothoracic specialist center kat HRPB tingkat 5 dengan spesifiknya, dan sekiranya ia mengabsahkan, apakah dan sama ada KKM akan meletakkan satu garis masa pelaksanaan yang jelas untuk diwujudkan satu cardiothoracic center yang spesifik. Dan yang last sekali berkenaan dengan tenaga kerja, surgeon dan pakar-pakar bedah di Malaysia ini, yang tahun ini kalau tak silapnya bawah Parallel Pathway Program, adanya 4 orang yang dah menduduki peperiksaan dan ujian dan tunggu tahun ni je, tapi dia sangkut atas sebab yang diketahui jelas oleh Yang Berhormat Menteri sendiri. Adakah gazetmen mereka 4 orang dan mungkin 16-17 orang lagi yang duduk peperiksaan tahun ni dan tahun depan mungkin boleh sumbang kepada manpower plan of cardiothoracic surgeon ni? Apakah pendirian Yang Berhormat Menteri dan Kerajaan Malaysia dalam menggazetkan mereka ni sebagai surgeon yang boleh masuk NSR terus? Sekian, terima kasih. Panjang soalan. Betul. Baik, ringkasnya saya sebutkan dahulu. Ya, kalau apa yang dikatakan amalan penyumberluaran outsourcing, ya, kerana kita tahu bahawa HRPB Bainun Ipoh, ya, tidak punya cardiothoracic surgery service, hanya cardiology services saja. Maka memang kita hantar menggunakan penggunaan penyumberluaran outsourcing itu kepada beberapa hospital yang saya ada di sini, beberapa fakta, ya, di mana kita menggunakan peruntukan 200 juta untuk penyumberluaran dan 144 juta bagi penyumber pesakit ke KKM, ya, dan juga kepada kemudahan jagaan kesihatan swasta. Kita pun juga menghantar, ya, umpama, ya, kita hantar ke KPJ Ipoh contohnya ada 20, ya, dalam tahun, ya, dalam fakta yang saya ada, mungkin ini adalah fakta setahun, ya,
dan beberapa kita hantar ke IJN 361 ya, Pulau Pinang 349 ya, dan seterusnya. All in all jumlah besarnya adalah 821 pesakit yang kita hantar dalam outsourcing kepada centers atau hospital yang punya cardiothoracic services ya. Adapun soalan yang seterusnya itu kita punya 14 cardiothoracic surgeon yang berkhidmat di fasiliti-fasiliti kesihatan fasiliti-fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ya, dan juga kita punya 7 cardiac center. Daripada 10 yang ada cardiology services, hanya 7 daripada itu ada cardiothoracic surgery services, dan tidak termasuk adalah Bainon ya, tidak termasuk adalah apa yang tidak dimaklumi bahawa ya HR apa tadi hospital Raja HRPB Raja Perempuan Bainon memang tidak ada cardiothoracic. Lalu 14 saja Datuk Yang Dipertua daripada pakar cardiothoracic ini yang bekerja di hospital di pihak awam. Dan daripada jumlah 88 seluruhnya itu pakar yang ada dalam NSR di negara kita. Jadi pastinya ya, kalau sudah begitu faktanya, memang ada perancangan KKM untuk yang mengangkat agenda menjadikan juga Hospital Raja Perempuan Bainon Ipoh untuk mendapat fasiliti ataupun mendapat apa yang dikatakan servis cardiothoracic dalam waktu ke depan ini. Kita sedang merancang-rancang sama ada rolling plan ke-4 RMK 13 atau seumpamanya ya, ataupun ke depan nanti. Jadi itu adalah dalam perhatian kami. Ya, 4 yang baru pulang dengan cardiothoracic surgery graduate daripada cardiothoracic melalui parallel pathway itu memang menjadi perhatian saya. Dan apapun gendala hari ini, saya akan committed untuk memastikan bahawa keempat-empat itu akan dapat akhirnya melalui program gazettement, pewartaan, ya, attachment, dan akhirnya insya-Allah akan kita dapat pendaftaran dalam National Specialist Registry NSR, insya-Allah. Itu adalah komitmen saya dan kementerian. Terima kasih Datuk Menteri. Sebelah kiri, Yang Berhormat Pasir Salak. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, soalan saya, apakah usaha kerajaan Malaysia, khususnya Kementerian Kesihatan, untuk menarik semula pakar-pakar pembedahan kardiotorasik dan juga pakar-pakar bedah yang lain yang ada di luar negara untuk berkhidmat di Malaysia dengan gaji dan allowance yang sepadan dengan kepakaran mereka dan ditempatkan di Hospital Bainon tadi, di Ipoh? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Itu soalan yang sangat peka dengan persoalan ya, kekurangan kita dari sudut kepakaran dalam bidang pembedahan kardiotorasik ya. Bahkan bukan saja untuk Bainon, bahkan seluruh negara kita berdepan dengan ya jumlah pakar-pakar bedah kardiotorasik yang kita tahu dari sudut latihannya pun ya setahun mungkin beberapa belas saja yang boleh kita keluarkan. Lalu yang paling penting adalah untuk melihat kepada training, dan di sinilah saya sangat insaf dan sangat sedar bahawa sementara kita punya program Masters Medicine Cardiothoracic yang kita jalankan locally ke tempatan, kita juga ada program parallel pathway yang selari ya, yang mana dibuat twin antara local university dan juga luar negara untuk mendapat fellowship dan membership yang saya sebutkan lebih awal. Maka brain gain yang kita mahukan ini ya adalah satu yang memang kerap disebut, kerap ditanya. Saya secara peribadi, secara menggalas tugas menteri di sini memandang perkara ini sangat penting. Namun yang pasti yang saya mahukan adalah yang kita kendung ini pertama-tamanya mesti kita jangan sampai tercicih. Yang dikejar tu yang di luar negara tu nak kita dapat juga, tetapi yang mustahaknya adalah untuk Kementerian Kesihatan Malaysia ya menampilkan satu package yang bukan saja dari sudut keuangan tetapi dari sudut
apa yang distilahkan sebagai professional satisfaction ya, dan juga terkait dengan itu saya menjawab soalan ini minggu lalu dalam satu siapan saya ya, sementara kita boleh berikan segala imbuhannya, critical allowance-nya, locum-nya atau on call-nya, active call, passive call, tetapi akhirnya ya kita mahukan juga ya mereka mendapat ya tarikan atas dasar mereka mahu berkhidmat ya. Saya tidak kata yang keluar swasta itu tidak berkhidmat untuk negara, tetapi kita juga mahukan nilai-nilai nilai-nilai murni untuk mereka kekal walaupun berdepan dengan berbagai rintangan. Saya melihat kepada senior-senior konsultan yang terus berkhidmat dalam fasiliti-fasiliti kita ni, Datuk, yang betul sangat membanggakan, sangat teruja saya. Jadi kita tarik mereka dengan pelbagai cara dan pelbagai faktor, the pull factors, dan kita kurangkan push factor yang selalunya disebut tentang kekurangan kita dari sudut remuneration, imbuhan dan sebagainya. Saya pastikan pastikan kita akhirnya mendapat net gain. Apapun itu, kalau saya seminit 30 saat lagi, yang meninggalkan kita itu pun saya tidak lihat sebagai meninggalkan perkhidmatan awam untuk rakyat ya, ataupun maksudnya dia mesti lagi dalam servis, memberi servis kepada rakyat. Cumanya penting untuk kita wujudkan public private kolaborasi, yang dengan itu kalaupun mereka pergi ke private masih lagi khidmat mereka itu dapat kita manfaatkan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Pasir Salak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya boleh tambah. Dipersilakan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar Yang Berhormat Kemaman. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Soalan Kemaman nombor 4. Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Datuk Yang Dipertua, mengenai Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 LPT 3. Pada tahun 2020, Kementerian Kerja Raya telah menerima cadangan mereka bentuk, membina dan menyiapkan sistem rangkaian jalan raya di negeri Terengganu secara reka dan bina serta rundingan terus daripada syarikat pencadang. Walau bagaimanapun cadangan ini ditangguhkan memandangkan dasar semasa kerajaan untuk tidak melaksanakan skim pembayaran tertangguh dengan izin Deferred Payment Scheme ke atas cadangan projek baharu. Seterusnya, perkara ini telah dibincangkan di dalam sebuah jawatan kuasa di mana Kementerian Kerja Raya telah membentangkan mengenai pengesuran supaya jajaran Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 dilaksanakan secara PPP dengan izin Public Private Partnership dan dilaksanakan melalui tender Request for Proposal dengan izin RFP, iaitu pelawan untuk cadangan bagi melaksanakan projek LPT 3. Jawatan kuasa tersebut telah memutuskan supaya cadangan projek ini dilaksanakan secara RFP memandangkan kementerian telah menerima beberapa kertas cadangan bagi permohonan berkaitan. Kementerian telah maklumkan keputusan jawatan kuasa tersebut kepada pihak UKAS, Unit Kerjasama Awam Swasta, melalui surat bertarikh 28 September 2022. Lanjutan itu, pihak UKAS telah mengemukakan surat kepada KKR berhubung penyediaan penyata keperluan Statement of Needs dengan izin pada 24 Februari 2023. Pada 12 April 2023, pihak UKAS memaklumkan pada KKR mengenai surat yang diterima daripada ECER dengan izin East Coast Economic Region Development Council supaya proses RFP, tender dan pelantikan kontraktor yang dirancang selama 2 tahun 2023-2025 bagi pembinaan projek ini disegerakan. Pada 26 Jun 2023, KKR telah mengemukakan penyata keperluan cadangan projek LPT pada pihak UKAS. KKR juga membuat kajian lanjutan jajaran LPT sehingga ke Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Hasil rumusan kajian tersebut ialah cadangan jajaran LPT sehingga ke Tunjung akan melibatkan pertambahan kos dan tambahan jarak sebanyak 31.5 km dari Kampung Gemuruh, Terengganu. Rumusannya, ketika ini cadangan projek LPT 3 sedang diteliti di peringkat jabatan kuasa di UKAS Jabatan Perdana Menteri. Pasukan projek akan ditubuhkan oleh UKAS bagi menyediakan kertas mesyuarat jemaah menteri untuk mendapatkan kelulusan prinsip pelaksanaan projek LPT 3 secara tender RFP. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Kemaman. Terima kasih di atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan
seluruh rakyat di Pantai Timur mengucapkan jutaan terima kasih di atas usaha untuk menjadikan LPT3 sebagai suatu realiti yang boleh menjadi suatu game changer dengan izin terhadap sistem pengangkutan di Pantai Timur. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, cadangan awal yang dimajukan projek ini adalah menerusi RFP atau Request for Proposal dengan izin. Berdasarkan kepada cadangan awal RFP ini, apakah bentuk model pembiayaan atau financing model dengan izin yang dicadangkan untuk pembinaan dan apakah model operasi atau operation model yang dinyatakan untuk memperoleh semula return of investment ROI oleh pihak yang mengajukan RFP ini, kerana ianya akan memberi kesan kepada pelaksanaan tol nanti dan juga mungkin memberi kesan kepada cepat atau lambatnya projek ini dapat diteruskan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Ya, kita tahu bahawa LPT 1 antara Karak dan Jabur Kuantan itu 174 km. Kemudian LPT 2 antara Jabur ke Kampung Gemuruh Kuala Terengganu 184 km. Sekarang Yang Berhormat Kemaman menyatakan mengenai LPT 3, yang ini adalah pada Kampung Gemuruh disebut tadi Tunjung Kota Baru 122 km. Tetapi kita juga tahu bahawa kita ada ECRL, ya, East Coast Rail Link yang sedang dibina. Kita juga tahu bahawa ada CSR Lingkaran Tengah Utama, Central Spine Road, yang juga sedang dibina. Jadi apa yang kita rasakan bahawa Kementerian berpandangan model pembiayaan mestilah menggunakan BOT, Bill Operate Transfer, dengan izin dalam bahasa Melayunya bina, kendali dan pindah. Dan seterusnya tentu pihak syarikat kerana membuat pembiayaan melalui bank, kemudian mendapatkan pulangan melalui bayaran tol, kemudian setelah selesai dipulangkan kembali pada kerajaan. Highway dalam bandar ni, Datuk Yang Pertua, dia mudah untung kerana 5 hari okey, 2 hari tidak okey bila orang bercuti hujung minggu. Tetapi highway antara bandar sebagaimana LP3 ni, dia terbalik daripada highway dalam bandar. Dia 2 hari okey, 5 hari tak okey. Jadi oleh kerana itu perlulah diteliti supaya perkara ini menguntungkan semua pihak. Terima kasih. Yang Berhormat, tidak ada yang mahu bertanya. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Speaker. Oleh kerana tak ada persoalan tentang yang timbul, tapi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri berhubung kait dengan tadi kita ceritakan tentang lebuhraya bandar kampung luar bandar. Cuma dari segi kedudukan Pen Borneo contohnya, lebuhraya di Sabah ni. Saya balik kampung dan saya menjelajah. Tak ada pergerakan pun. Dah kontrak kita lantik, yang itu face dari awal dah. Ya, adakah pihak kerajaan mengambil tindakan yang tegas untuk menghentikan sama ada yang dah ada sekarang ini untuk mengganti mereka, supaya ya bukan hanya keuntungan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, tapi keperluan rakyat yang ada, khususnya di Sabahnya agak membimbangkan. Ya, tadi saya nak tanya pasal pakar doktor tak ada, nak operasi di Tawau, tak ada operasi di Sendakan, nak bawa jalan pun tengah jalan mati pasal jalan dia berlubang. Sampai bila agaknya tindakan tegas untuk memastikan supaya kontraktor-kontraktor Pen Borneo yang ada di negara ini, khususnya di Sabah, ya, dapat diambil tindakan tegas oleh pihak pemerintah yang ada pada hari ini untuk menghentikan bukan hanya rasuah. Oleh kerana mereka juga failure dari segi prestasi mereka nampak dengan mata. Takkan Kementerian Kerja Raya tak nampak the failure that has been done in most of the project rendered to all these people. And saya bimbang yang akan datang pun dalam perbahasan saya dah maklum dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Don't appoint the same contractor, the same shareholder. Dia akan create company yang sama walaupun berbeza lembaga pengarah mereka, tapi pemiliknya yang sama. Dan saya akan pantau perkara ini untuk pastikan kepentingan rakyat itu menjadi keutamaan, bukan kepentingan ahli politik individu yang datangnya daripada kawasan-kawasan yang mendesak supaya pelaksanaan ini
kepentingan mereka menjadi keutamaan. Jadi bilakah agaknya pihak Kementerian Kerja Raya mengambil tindakan yang tegas untuk memastikan memutuskan kontrak yang ada dan melantik kontraktor-kontraktor yang mampu untuk melaksanakan projek ini. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Jauh tu daripada LPT 3 pergi Pen Borneo. Ya, Pen Borneo ni kita tahu projek lebuh raya tanpa tol dan dia daripada Sarawak dan Sabah. Yang Sarawak tak ada masalah, yang Berhormat Sempurna. Sarawak pada tahun ini selesai. Yang Sabah banyak masalah. Antara punca masalahnya ialah kerana pada peringkat awal berlaku pertukaran. Dan ada pertukaran, termasuklah pertukaran kerajaan. Tetapi Sarawak kerajaannya stabil, maka projek itu berjalan dengan baik. Sabah kerajaannya tidak stabil, dia ada kaitan akhirnya. Pada saat dan ketika ini kita akan meneruskan Pen Borneo Sabah ini. Request for proposal telah diminta untuk dibuat penyambungan fasa seterusnya. Pada syarikat yang telah mendapat projek ini dalam package yang terdahulu, dan jika mereka tidak perform sebagaimana laporan Yang Berhormat tadi, kita akan memberikan amaran dan mengikut syarat-syarat kontrak. Jika projek itu sakit, jika projek itu tidak boleh dikendalikan, tentunya kita akan ambil tindakan pada mereka. Itu janji Kementerian Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih. Menteri Kerajaan berubah, kontraktor tak berubah. Ya, terima kasih atas pandangan. Tetapi ini fasa yang seterusnya ini ada kontraktor baru saya kira. Fasa yang baru ni. Okey, terima kasih. Baik, berikutnya soalan yang kelima, saya silakan Puan Vivian Wong Su Yi. Yang Berhormat Sandakan. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan sandakan nombor 5. Menteri Perdagangan Komoditi. Ya, Tuan Yang Dipertua. Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK mengambil berat berkenaan perkembangan industri hiliran sawit dan industri biojisim di Malaysia, termasuk kawasan pantai timur Sabah yang sememangnya sangat berpotensi. Mengikut rekod Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, pada tahun 2023, Sabah merupakan negeri yang mempunyai bilangan tertinggi kilang sawit yang beroperasi, iaitu 125 buah, dan kedua tertinggi kawasan penanaman sawit, 1,51 juta hektar di Malaysia. Sabah juga mempunyai 10 kilang pelumat isi rong, palm kernel crushing factory, dan 11 kilang penapis dengan izin refinery yang beroperasi. Bahagian Sandakan yang merangkumi daerah Sandakan, Kinabatangan dan Sugut Labuk, Beluran mempunyai keluasan penanaman sawit sebanyak 742,304 hektar dengan keluasan penanaman semula yang seluas 34,016 hektar dan sebanyak 65 kilang sawit yang beroperasi. Dianggarkan jumlah ketertapatan biojisim sawit di bahagian Sandakan ialah 13,04 juta tan yang terdiri daripada pelepas sawit 8,19 juta tan, padang sawit 2,53 juta tan, tandan kosong 0,87 juta tan, kendian mesokapar 0,92 juta tan dan tempurung isi rong sawit 0,53 juta tan. Berdasarkan ketertapatan biojisim sawit yang berpotensi ini, Kementerian telah melancarkan Pelan Tindakan Biojisim Negara 2023 ke 2030 pada 7 Disember tahun lalu. Pelan ini dirangka untuk membantu berancangan dan perkembangan industri biojisim negara sehingga tahun 2030. Susulan itu, Sandakan telah dikenal pasti dalam fasa awal pembinaan Pusat Pengumpulan dan Pemprosesan CPC biojisim sawit yang turut melibatkan kerjasama daripada Next Green Global Berhad dan Kumpulan Sawit Kinabalu. Manakala jangkaan pelaburan CPC ini adalah dianggarkan sebanyak 60 juta ringgit Malaysia. Kementerian juga melalui MPOP dalam usaha membangunkan pangkalan data biojisim sawit di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang bertujuan untuk meningkatkan pengkomersialan produk bernilai tinggi berasaskan biojisim sawit. Pangkalan data ini dapat memudahkan pihak industri membuat penilaian berkenaan jumlah pengeluaran biojisim sawit dan penggunaannya serta membuat perancangan jangka panjang untuk pengkomersialan produk daripada biojisim sawit. Di samping itu, bagi mempromosikan
promosi industri minyak sawit, kluster industri minyak sawit POIC telah ditubuhkan sebagai antara hub utama industri sawit di Sabah, iaitu satu di Latatu dan satu di Sandakan. POIC berpotensi untuk menjadi hub industri hiliran untuk penghasilan produk seperti minyak masak potong, margarin dan lelemak serta produk biokimia, oleokimia dan produk-produk lain yang bernilai tinggi. Usaha membawa belabur-belabur untuk industri oleokimia juga telah dijalankan, yang mana antaranya syarikat Gemelux Sdn Bhd telah pun mendirikan kilang di Sabah untuk menghasilkan produk hiliran. Dan diharapkan inisiatif ini akan mendorong industri sawit di Sabah khususnya dan Malaysia secara amnya ke arah masa depan yang lebih makmur dan mapan serta dapat dinikmati di berbagai peringkat di sepanjang rantaian bekalan sawit di Sabah. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Sandakan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang teliti dan jelas sekali. Jadi soalan tambahan saya adalah, apakah rancangan kementerian untuk menarik lebih banyak orang tempatan untuk menceburi bidang sawit untuk menangani masalah kekurangan pekerja dan kebergantungan kepada tenaga asing? Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Ya, pihak Kementerian KPK ini kita sentiasa prihatin dan berusaha untuk menggalakkan rakyat Malaysia, terutamanya anak muda kita, untuk melibatkan diri dalam industri peladangan. Dan antara inisiatif yang kita telah ambil adalah pembangunan latihan berasaskan TWET untuk sektor agri komoditi. Ini dijalankan melalui satu institut, nama dia Impact, Institut Peladangan dan Komoditi di bawah kementerian kita ini dengan kerjasama wakil industri. Kita nak membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOSS yang berteraskan teknologi IoT, mekanisasi dan otomasi untuk sektor peladangan. Dan pelaksanaan program latihan yang berteraskan NOSS ini adalah diiktiraf di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia SPKM dan turut mendapat akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia atau MQA melalui Kod Amalan Pentauliahan Program TWET. Ini antara salah satu usaha yang kita lakukan, dan untuk menyambut baik tentang usaha ini adalah amat penting untuk kerajaan bekerjasama dengan sektor swasta. So seperti contoh Sime Darby, mereka telah menyasarkan untuk mencapai 100% pekerja tempatan selain daripada harvesting untuk syarikat mereka menjelang tahun 2027. So ini antara usaha dia. Terima kasih. Tangga Batu. Sebelah kiri. Tangga Batu. Ya. Baik, terima kasih. Yang berhormat Tangga Batu. Baik, terima kasih Timbalan Di-Pertua dan Menteri. Baik, berbalik kepada BioGSIM. Saya pernah bahas tahun lepas bahawa negara mengimport lebih kurang 3.5 juta grain corn ya, untuk industri pemakanan haiwan ternakan, dan kos ini makin lama makin meningkat. Tetapi kita dalam industri sawit, kita mempunyai sekitar 2.5 juta PKC, palm kernel cake, dan tadi Menteri sebut di Sabah ada 0.5 juta. Jadi dulu katanya tidak sesuai untuk haiwan ternakan disebabkan crude fibernya tinggi. Tetapi hari ini MPOB dah ada solutionnya. Mereka dah buat kajian bahawa melalui solid state fermentation, crude fiber ini boleh dikurangkan di bawah 12% dan sesuai untuk digunakan untuk makanan ternakan. Saya nak tanya sejauh manakah hari ini kerajaan engage dengan pihak swasta untuk menghasilkan makanan haiwan ternakan dalam negeri sendiri dan kita mengurangkan import grain corn daripada luar. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Okey, saya amat bersetuju dengan cadangan daripada Tangga Batu kan, untuk mempergunakan ini PKI untuk menjadikan sebagai feedstock untuk industri penternakan tempatan supaya kita mengurangkan ini bil untuk import ini. Cuma dari segi pengkomersialan, walaupun kita sudah ada R&D yang mana kita dapat membuktikan dari segi proof of concept memang boleh dapat dilaksanakan, cuma macam mana unsur pengkomersialan itu dapat menggalakkan adaptasi untuk R&D ini untuk secara berkomersialan. Dan saya rasa ini sesuatu usaha yang kita selalu menjalankan untuk dari semasa ke semasa untuk melibat urus dengan syarikat-syarikat swasta yang besar supaya mereka dapat ada minat untuk buat pelaburan tentang isu ini supaya pengkomersialan itu dapat take off. Terima kasih. Kita beransur soalan yang ke-6. Dipersilakan Datuk Hajah Muntas binti Mat Nawi yang berhormat Tumpat.
Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ketua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Tumpat kerana kalau soalan ini tidak ditanya, tidak ada orang tahu mesti jaga waktu juga. Di bawah Akta Sistem Pengukuran Kebangsaan 2007, Akta 675 telah dinyatakan fungsi National Meteorology Institute of Malaysia NMIM melalui Majlis Pengukuran Kebangsaan sebagai makmah standard pengukuran kebangsaan yang telah dimandatkan untuk menyelenggara waktu seragam sejagat. Majlis Pengukuran Kebangsaan telah dijadikan sebahagian daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI bermula pada 9 Julai 2020. Pada 21 Disember 1981, Dewan Rakyat dimaklumkan dalam pembahasan Rang Undang-Undang Waktu Standard Malaysia bahawa waktu rasmi bagi seluruh Malaysia ditetapkan 8 jam ke hadapan Greenwich Mean Time GMT mulai 1 hari bulan Januari 1982. Ini bermakna pada pukul 11.30 malam 31 hari bulan Disember 1981, waktu semenanjung diubah 30 minit ke hadapan menjadikannya sama dengan pukul 12.30 malam mengikut waktu Sabah Sarawak. Di antara tahun 1980 Baik, bertemu kembali langsung dari Parlimen dan ketika ini sedang berlangsung bagi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan seterusnya akan diteruskan berkenaan dengan usul menjunjung kasih. Dan sempat untuk saya bacakan beberapa jawapan penting khususnya pertanyaan-pertanyaan menteri ataupun waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Kita fokuskan kepada soalan berkenaan dengan TVET yang telah pun dijawab oleh Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah. Berkenaan dengan perkara ini, kerajaan amat komited dalam memperkasa hala tuju TVET bagi menghasilkan lebih ramai golongan profesional dan teknikal yang kompeten selari dengan perkembangan global dan juga revolusi industri 4.0 melalui beberapa inisiatif dan pendekatan. Antara yang disebut berkenaan perkara ini adalah menggalakkan penglibatan industri dalam pembangunan kurikulum untuk program-program baharu TVET dan menyediakan peluang kerjaya profesional dan antaranya iaitu lebih 238 syarikat swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC, GLIC dan juga institusi TVET pada tahun 2023. Dan sedikit berkenaan dengan isu bekalan air di Labuan, dalam jawapan yang kita terima iaitu dalam konteks bekalan air, 90% sumber air Labuan pada masa ini adalah bergantung kepada Sungai Padas melalui logik rawatan air Kampung Lawa Gadung Sabah yang membekalkan air sebanyak 76 juta liter sehari dan secara puratanya semasa bekalan air di Labuan adalah 51 juta liter sehari sahaja. Dan masalah air di Labuan adalah disebabkan oleh kadar 30% non-revenue water dengan izin berpunca daripada paip-paip usang yang bocor dan berusia lebih 30 tahun. Baik, itu antara jawapan ringkas yang kita terima dalam sesi perbahasan di Dewan Rakyat dan juga akan diteruskan dan anda boleh terus menonton kami di saluran berita RTM untuk maklumat-maklumat lanjut. Dan saudara, selain pada anda boleh tonton kami di TV1 dan juga di berita RTM, anda juga boleh tonton secara penstreaman langsung melalui pautan yang kami sediakan kepada anda dan muat turun secara percuma RTM Klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih menyeluruh. Dan saudara, dan ketika ini sudah berlangsung sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan juga diteruskan pada minggu ini seperti kita maklumkan kepada anda berkenaan dengan usul menjunjung kasih pada minggu kedua dan diikuti pada minggu ketiga bagi ahli-ahli parlimen untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan sepanjang sesi perbahasan di Dewan Rakyat. Baik, kita berjumpa lagi esok insya-Allah untuk langsung dari parlimen. Sekian sahaja laporan saya, Khairul Hafiz Yunus, untuk langsung dari Parlimen hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.